Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, bertemu lagi bersama dengan Ustazah Faizah untuk subjek Pendidikan Islam. Baiklah murid-murid, cuba perhatikan dua gambar ini. Gambar yang di sebelah kanan ialah gambar gunung berapi. Manakala gambar di sebelah kiri ialah gambar fenomena gerhana matahari. Siapakah yang menjadikan keduanya? Adakah manusia mampu untuk mencipta gunung berapi? Adakah manusia mampu untuk mencipta fenomena gerhana matahari? Baiklah, berdasarkan dua gambar tadi, sebenarnya hari ini kita nak belajar tajuk Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Jika sebelum ini kita telah mempelajari erti Allah Al-Alim dan erti Allah Al-Hakim, kita juga telah mempelajari dalil nakli Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Jadi pada hari ini, objektif pembelajaran kita ialah merumus konsep nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim serta mengaplikasi dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah. Kriteria kejayaan kita pada hari ini ialah menghuraikan 4 kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Allah Al-Hakim dengan betul. Kedua, menyatakan bukti keimanan terhadap nama Allah Al-Alim dan nama Allah Al-Hakim melalui tindakan dan mensyukuri nikmat. Apakah kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan nama Allah Al-Hakim? Baiklah, yang pertama ialah berusaha meningkatkan ilmu. Macam mana tu nak tingkatkan ilmu? Baiklah, kita semua dah maklum maksud Al-Alim, Allah Al-Alim ialah Allah Maha Mengetahui. Maksud Allah Al-Hakim ialah Allah Maha Bijaksana. Baik, bila kita percaya yang Allah tu tahu apa sahaja di dunia ini, apa sahaja yang kita buat, Allah nampak, maka kita pun makin menambah ilmu kita. Tambah lagi ilmu yang bermanfaat sebab Allah nampak. Kita tahu Allah nampak. Apa sahaja yang kita buat, apa sahaja yang kita pelajari. Kemudian, secara automatik kita akan meninggalkan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang Allah larang. Okey, sebagai contoh, Allah larang minum arak contohnya. Minum arak tak boleh kan? Haram hukumnya. Kita dah tahu kalau kita minum, kita akan dapat dosa. Boleh ke nak masuk syurga kalau macam tu kan? Kita akan tinggalkan perkara yang Allah larang. Contoh, lagi satu contoh, menutup aurat. Kita dah tahu dah kalau yang perempuan auratnya macam mana. Dari hujung kepala sampai hujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Bila kita tahu aurat perempuan macam tu, kita takut nak pakai baju yang lengan pendek ataupun tak pakai tudung. Kita tak berani sebab kita tahu Allah nampak. Walaupun orang lain tak tahu yang kita tak menutup aurat, tapi Allah tahu.
Baiklah, kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim yang kedua ialah mentaati perintah Allah. Macam mana tu? Baiklah, seperti yang murid-murid semua tahu, bila kita percaya yang Allah tu maha mengetahui, automatik kita akan taat perintah Allah. Sebagai contoh, solat 5 waktu. Baiklah, solat 5 waktu ni ialah hukumnya wajib untuk semua umat Islam. Kalau buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Jadinya, bila kita tak solat, contohnya murid-murid tak solat kan dekat rumah. Sengaja tinggalkan solat, walaupun mak ayah tak nampak yang awak tinggalkan solat, tetapi Allah nampak. Jadinya, kita akan rasa takut. Kita tahu dah Allah tu nampak jika kita tinggalkan solat. Jadi, kita akan sentiasa solat 5 waktu. Tak pernah tinggal. Sama juga macam puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan wajib hukumnya. Sebagai contoh, masa bulan puasa, awak curi-curi makan. Tak puasalah tu. Kita rasa macam tak ada siapa nampak. Mak ayah tak nampak curi-curi makan kan? Tapi sebenarnya Allah maha mengetahui. Allah nampak apa yang kita buat. Kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim yang ketiga ialah redha dengan ketentuan Allah. Macam mana ni nak redha dengan ketentuan Allah ni? Apa maksud ketentuan Allah? Ketentuan tu maksudnya apa yang Allah dah takdirkan. Apa yang Allah dah tuliskan, apa yang berlaku pada masa tertentu. Sebagai contoh, tengok pada gambar pertama sebelah kanan, itu ialah gambar pencuri. Pencuri pecah masuk rumah kita, contohnya ambil barang-barang berharga, ambil TV, ambil duit, semualah barang berharga pencuri ambil. Boleh tak kalau kita nak marah-marah? Boleh tak? Kenapa Allah izinkan berlakunya kecurian tersebut? Sudah tentulah Allah nak kita bersangka baik pada dia. Ada hikmah kenapa berlakunya kecurian tersebut. Jadi jika kita benar-benar beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim, kita mesti redha, kita terima dengan apa yang berlaku. Kemudian, tengok contoh yang kedua, gambar sebelah kiri. Gambar orang sakit. Contohnya, murid-murid sakit, kena demam, tak baik-baik. Dah 3 hari, dah makan ubat, tak baik juga. Jadi, kenapa Allah bagi kita sakit macam tu? Kenapa? Itu merupakan ujian yang Allah beri pada kita. Kenapa Allah nak bagi ujian kat kita ni? Kenapa Allah nak bagi sakit kat kita? Tak boleh ke bagi kita sihat saja memanjang? Supaya apa? Bila kita sakit, kita akan ingat pada Allah dan sakit tersebut juga akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Ada tujuan kenapa Allah berikan kita ujian ataupun musibah. Jadi, kita kenalah sentiasa bersangka baik dengan Allah. Kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan nama Allah Al-Hakim yang keempat ialah mensyukuri nikmat Allah. Apabila kita
percaya yang Allah tu maha mengetahui dan Allah tu maha bijaksana, maka automatik kita akan mensyukuri nikmat yang Allah bagi. Sebagai contoh, tiap-tiap hari bangun tidur, kita ucapkan Alhamdulillah. Sebab apa? Allah masih bagi nyawa kat kita. Boleh kita bangun pagi. Kemudian, dah bangun pagi, mak kita dah sediakan sarapan. Sarapan tu, makanan tu merupakan rezeki yang Allah bagi. Jadi kita kenalah makan dengan berhemah, jangan membazir. Bila dah makan habiskan. Jangan makan bersepah-sepah. Itu membazir namanya. Okey, baik. Contoh lain, Allah bagi nikmat kita hidup dekat dalam dunia ni. Kita hidup bersama dengan makhluk lain juga. Makhluk lain tu, apa dia? Haiwan, tumbuhan. Jadinya, kita kenalah buat apa? Okey, kalau kita nampak ada sampah merata-rata, walaupun sampah tu bukan kita yang buang, kita ambil peranan untuk ambil sampah tu buang dalam tong sampah. Buang di tempat yang sepatutnya. Jangan buang merata macam dekat sungai. Sebab apa? Dekat dalam sungai ada makhluk lain yang hidup. Bila kita buang sampah dekat dalam sungai, makhluk lain akan terjejas. Ada ikan mati sebab terminum air yang berminyak. Jadi, kita cuba pelihara alam ini supaya kita tunjukkan yang kita ini percaya bahawa Allah itu maha mengetahui dan bijaksana. Allah dah cipta alam ni untuk kita. Kita balas semula dengan memelihara alam ini. Baiklah murid-murid, itulah dia 4 kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Baiklah, sekarang Ustazah nak murid-murid cuba lihat gambar yang Ustazah tunjukkan ini. Kemudian, Ustazah nak murid-murid cuba senaraikan 3 cara memelihara anggota badan agar kekal sihat sebagai bukti keimanan terhadap nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Alhamdulillah, berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap murid-murid dapat faham tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sehingga bertemu lagi di lain waktu. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.